Dan itu pasti kerana baik dalam segi keikhlasan kepada Allah. Dan tidak mungkin ikhlas kecuali jika ia mengerti benar-benar kedudukan dirinya terhadap Tuhannya. Jadi salah satu yang menjadikan amal itu akan diterima oleh Allah adalah dari aspek hukum tasawufnya. Hukum fiqh mungkin betul dah, apa yang kita buat tu sudah mengikuti hukum fiqh. Tapi hukum tasawufnya itu kadang-kadang cacat. Antara tuntutan hukum tasawuf tu ikhlas. Amalan yang kita buat tu adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas ni pula di banyak martabat. Banyak martabat. Kita kena ingat. Cuma jangan kita tersalah faham dalam bab ikhlas ni lah. Kadang-kadang timbul kot salah faham sehingga setengah orang kita ni mungkin dia mengaji tasawuf sekerak aku. Akhir sekali dia kata kalau kita semayang niat nak dapat pahala dah ikhlas dah tu salah. Mu semayang nak pahala dah ikhlas mu ni dah pakai. Itu betul salah. Jadi ikhlas ni dia banyak martabat. Orang awam ikhlas dia buat kerana Allah Ta'ala. Sekalipun dia ada kemahuan untuk mendapat habuan duniawi dan ukhrawi, dia ada niat-niat tu. Dia semayang kerana Allah, tak ada riak. Dia puasa pun gitu juga kerana Allah, tak ada riak. Tapi dia niat, dia ada kemahuan dan dapatkan habuan duniawi dan ukhrawi. Dia nak mudah-mudahan bila dia semayang ni, tapi semayang dia tu tak ada riak. Ikhlas, tak ada riak. Cuma dia ada harapan nak mendapatkan habuan duniawi dia. Contohnya apa benda? Supaya mudah-mudahan Allah Ta'ala lapangkan rezekinya, supaya Allah Ta'ala jaga dia, supaya Allah Ta'ala berikan keselamatan ke dia, atau sebagai berkat dari amalan dia tu. Itu habuan duniawi. Dia ada harapan tu. Dan ukhrawi, dia mengharapkan mudah-mudahan di akhirat nanti Allah Ta'ala beri ganjaran pahala atas amalan yang dia buat ni sebagai kurnia daripada Allah. Itu habuan ukhrawi. Dah, orang yang beramal semacam ni dia ikhlas ke tidak? Ikhlas. Jangan kata tak ikhlas. Sekalipun ada harapan untuk mendapatkan habuan duniawi dan ukhrawi, asalkan amalan dia itu tidak riak aja, maka dia ikhlas. Dia mengharapkan nak dapat supaya rezeki dia melampau ruah, dah apa, tak ada masalah. Habuan duniawi itu, asalkan dia buat itu ikhlas, tidak riak. Cuma ikhlas ni apa, ikhlas orang awam. Jadi jangan kata tak ikhlas tu, mu semayang begini-begini mu nak supaya rezeki mu berganda, ataupun supaya selamat daripada kena Covid dan macam-macam lagi lah. Boleh dan dikira ikhlas. Cuma tahapan ikhlas tu orang awam. Kalau tinggi sikit lagi ikhlas dia tu dia lain sikit. Dia amalan tetap sama, tidak ada riak kerana Allah, tak ada nak tunjuk-tunjuk orang, tak ada tujuan-tujuan tunjuk orang lain, tak ada, semata-mata kerana Allah, ikhlas, tak ada riak. Tetapi dia mengharapkan ada harapan ukhrawinya. Harapan duniawi tak ada pada dia, tapi ukhrawi, dia harap mudah-mudahan amalan dia ni diterima Allah dan diberi ganjaran pahala. Jadi orang yang beramal semacam ini ikhlas ke tak? Ikhlas, jangan kata tak ikhlas. Sudah dikira ikhlas. Cuma ikhlas ini martabat pertengahan, dia khawas. Orang yang beramal mengharapkan penerimaan Allah dan diberikan ganjaran pahala. Habuan duniawi tidak pandang langsung. Ini ikhlas golongan yang khusus. Kemudian ada ikhlas yang lebih tinggi lagi. Orang yang beramal tidak mengharapkan apa-apa habuan pun. Ikhlas tetap ikhlas, tak ada riak, ikhlas, dan tak pandang pun habuan duniawi pun dah, ukhrawi pun dah. Semata-mata mengabdikan dirinya kepada Allah. Dia buat di semayang tu atas dasar aku ni hambanya Allah Ta'ala Tuhan, memang patut aku beribadah mengabdikan diri kepadanya. Tidak pandang dah habuan duniawi ke ukhrawi ke, tak ada risau. Inilah tahap keikhlasan yang paling tinggi dalam perkiraan tasawuf. Tapi yang saya nak kabarnya bahawa amalan itu dikira sebagai memenuhi syarat penerimaan kalau ada keikhlasan. Tak kiralah martabat mana-mana, martabat khusus ke, martabat khawasul khawas ke, ataupun martabat orang awam ke, tak kisah. Yang penting ikhlas aja. Sudah ada syarat penerimaan. Baik. Jadi kata
penghurai kalam hikmat ni, keikhlasan ni tak mari kecuali apabila seseorang tu betul-betul tahu tentang kedudukan dirinya dalam hubungan dengan Allah. Dengan arti keikhlasan ni payah nak mari kecuali seseorang itu ada apa yang disebut sebagai makrifat diri dia, ma'rifatun nafsi. Dia kenal diri dia siapa, dia kenal Allah Ta'ala, kenal dia tu sampai ke tahap menyentuh qalbu dia, itu panggil makrifat. Kalau dia kenal, dia tahu tentang diri dia, tentang Allah, tapi tidak menyentuh qalbu, itu tidak ada unsur makrifat lagi. Makrifat ni bila dia kenal perkara tu tapi menyentuh sampai ke dalam qalbu dan perasaan dia, baru dikira sudah ada erti makrifatnya. Jadi seseorang tu payah nak mencapai ikhlas ni kecuali dia ada benda ni, dia ada ma'rifatun nafsi, kenal diri ni, kenal diri yang jeliga dalam hati. Pada waktu itulah dia akan beribadah sehingga tidak melihat yang lain lagi, semata-mata beribadah mengabdikan diri kepada Allah. Baik, untuk kalam hikmat habis malam setakat ni malam ini.